Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安，下午好。 Saya yakin dan percaya jikalau kita datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, 那么我非常的相信，如果我们衷心的、诚恳的来敬拜上帝， maka Ia akan memberikan dirinya untuk kita temukan dan Dia akan berkenan dan memberkati setiap 那 kita. 么他就会让我们寻得见他，并且他也会喜悦我们的敬拜。 Oleh sebab itu, setiap Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun engkau berada, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merendahkan hati, meminta pertolongan Tuhan sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman-Nya. 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们，在我们继续的读神的话、听神的道之前，我们在他面前一起来谦卑自己，我们一起祷告， Mari kita sama-sama 我 berdoa. 们一起祷告。 Bapa kami di surga, inilah setiap kami. 天父上帝，这个就是我们每一个人， Kami merindukan pemeliharaanmu dan perlindunganmu. 我们渴慕你与我们同在。 Buka hati dan pikiran kami sehingga ketika kami membaca firman-Mu kami dapat mengerti apa yang Engkau rindukan. 求主打开我们的思想，打开我们的心，好让当我们读你话语的时候，我们能够明白你所要的是什么。 Berkati ketua hamba-Mu, berkati setiap kami yang akan merenungkannya. 赐福你的两位仆人，也赐福我们每一个将要思考你话语的人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap 奉 syukur. 靠耶稣基督的名，我们祷告，我们感恩。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat. 弟兄姐妹们，我们要一起来翻开一段的经文，在哥林多前书第4章。 1 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. 哥林多前书第4章第6到第7节。 Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 弟兄们，我为你们的缘故，拿这些诗转比自己和亚波罗，叫你们效法我们，不过与圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个轻看那个。使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？ Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣基督里面所爱的弟兄姐妹们， sesuai dengan teks yang kita baca pada waktu itu, Paulus harus berhadapan dengan jemaat Korintus yang ia rintis, yang ia besarkan. 那么我们所读的这段经文告诉我们，保罗必须面对他所建造的一个教会的一个问题。 Melalui terang firman Tuhan, maka kita tahu bahwa Paulus memulai pelayanan ke kota Korintus pada perjalanan misinya. 那么我们知道，在保罗的宣教行程里面，他就开始了哥林多的教会。 Di kota inilah ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya Priscilla dan Aquila. 那么就在这个城市里面，他遇到他的好朋友们、好同工们，叫做百居拉和雅居拉。 Bapak Ibu dapat mengikuti kisah ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 你 ke-18. 们可以在使徒行传18章看到他的这一个故事。 Meskipun Paulus menjadi bapa rohani dari jemaat Korintus, namun hubungan Paulus dan jemaat Korintus ternyata tidaklah harmonis. 那么虽然保罗是哥林多教会的属灵父亲，但是原来保罗跟哥林多教会两人之间的这个关系并不那么和谐。 Mengapa hal ini bisa terjadi? 为什么这件事情会发生呢？ Untuk bisa memahami hal ini, kita perlu kembali ke belakang mengenal kota Korintus terlebih dahulu. 那么我们必须回头来看哥林多这个城市。 Kota Korintus adalah salah satu kota yang paling berpengaruh di dalam pemerintahan Romawi. 那么哥林多这个城市在罗马整个帝国里面是最有影响力的一个城市。 Korintus adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan yang sangat ramai dan sangat penting. 那么这个城市是贸易城市，里面也有一个很重要的这个海头。 Selain didiami oleh begitu banyak orang Romawi, maka kota Korintus juga didatangi, dikunjungi, dan didiami oleh begitu banyak orang dengan berbagai latar belakang. 那么除了哥林多人、城市人或者罗马人住在那边之外呢，还有许多来自各不同的地方的人也住在那个地方。 Nah, kemajemukan daripada kota Korintus inilah yang kemudian juga menggambarkan kemajemukan jemaat Korintus pada waktu itu. 那么哥林多城市的多元性也形容了当时哥林多教会的多元化。
Oleh sebab itu kemajuan daripada kota Korintus ini mau tidak mau mempengaruhi cara hidup dan nilai hidup dari setiap orang yang tinggal di kota ini. 所以哥林多教会的这样子的一个进步呢，就影响了他们里面的人的这个生活方式。 Salah satu nilai kehidupan yang ditekankan adalah bagaimana seseorang itu memiliki kebanggaan atau kesombongan sosial dalam hidupnya. 那他们所强调的其中一个价值观呢，就是每一个人生活必须有他们所跨之处。 Nah, kesombongan sosial ini bisa ditentukan dari berbagai aspek kehidupan. 那么这样子的一个骄傲，这样子的一个跨口呢，是根据他们社会上各种各样的事情， Bisa dari jabatan, 也许是根据他们的这个位置、 bisa 地 dari 位， kekayaan, 或者根据他们的钱财， pengetahuan filsafat, 或者根据他们的这个哲学知识、 keahlian, 他们的能力， atau bahkan juga kedudukan, posisi, atau pengaruh mereka dalam hal ibadah atau keagamaan. 甚至在他宗教上、在敬拜上的地位，也影响他们的这个骄傲。 Pencitraan untuk menunjukkan kesombongan rohani inilah kemudian yang menjadi sebuah penentu perpecahan ataupun kemudian sebuah perpisahan dari setiap kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. 也就是因为他们在属灵上、在宗教上，他们想要跨自己，所以到最后他们就彼此这个纷争。 Perpecahan dan sentimen sosial ini juga yang dapat kita temukan di dalam jemaat Korintus. 在哥林多教会里面也发生同样的纷争。 Saudara-saudara, kesombongan menjadi sumber perpecahan bagi jemaat Korintus. 那么骄傲是他们分裂主要的原因。 Kesombongan ini juga lah yang membuat hubungan antara Paulus dan jemaat Korintus kemudian menjadi disharmoni. 也因为有这样子的一个骄傲，所以保罗跟他们之间的关系也变得不和谐。 Kesombongan ini kemudian juga membawa mereka, sebagian dari mereka kemudian mengkritisi, bahkan mereka kemudian menghakimi Paulus. 那么也就是因为他们有这样子的一个骄傲，所以他们在这里面评论保罗，甚至他们论断保罗。 Saudara-saudara, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 4, kita akan tahu bagaimana perasaan Paulus mendapat perlakuan tidak semestinya dari anak-anak rohani yang ia kasihi. 如果我们读第4章的时候，我们就会看到保罗被他这样子属灵的孩子对待的时候，他的感觉如何？ Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh penafsir mengapa kemudian terjadi disharmoni antara Paulus dan jemaat Korintus. 那么，为什么保罗和哥林多教会中间会发生这样子的一个摩擦呢？圣经学者们他们有这样子的一个解释。 Ya, saudara-saudara, alasan yang pertama yang dapat kita lihat adalah terjadinya favoritisme pemimpin. 第一，就是因为有领袖的崇拜。 Apa yang dimaksud dengan favoritisme pemimpin? 什么叫做领袖的崇拜呢？ Ketika kita membaca 1 Korintus pasal yang pertama, 当我们读哥林多前书第1章的时候， maka kita mendapati bahwa sesungguhnya jemaat Korintus itu terbagi atas beberapa golongan. 那么你就会看到，其实呢，哥林多教会就分成好几个族群。 Sebagian mengatakan bahwa mereka adalah golongan Paulus. 那有一部分人说我们是属于保罗， Yang lainnya berkata kami adalah golongan Kefas dan golongan Apollo. 有的人说我们是属于亚波罗或者基法。 Setiap golongan ini sangat memfavoritkan atau sangat mengidolakan pemimpin yang mereka puja. 那么每一群人呢，他们都非常的崇拜，非常的喜爱他们所崇拜的那一位领袖。 Karena setiap pemimpin memiliki kelebihan dan memiliki sebuah perbedaan dengan pemimpin yang 因为 lain. 呢，每一个领袖都有他自己的个性，每一个人都不一样。 Paulus mungkin dikenal dengan segala karunia pengetahuannya dan kemampuannya untuk menulis dan meyakinkan orang lain. 那么也许保罗的这个优势就是他能够写作，他能够在那边说服别人。 Namun berbeda dengan Apolos yang dikenal dengan kemampuan ilmu komunikasi dan bagaimana dia beretorika ketika menyampaikan wartanya. 那么亚波罗他有这个讲话的能力，有演讲的能力。 Berbeda lagi dengan Kefas yang dikenal sebagai murid langsung daripada Kristus itu dan bagaimana ketika ia mempertobatkan 3.000 orang pada saat zaman gereja 而 pertama-tama dimulai. 基法又是不一样，他是主耶稣基督12个门徒之一，并且呢，在初代教会他直接使带领3000个人悔改。 Tapi apapun alasannya, favoritisme pemimpin adalah sesuatu hal yang keliru untuk dilakukan. 然后不论有什么理由或者什么原因，这样子领袖的崇拜是一个错误的事情。 Sebagai orang percaya maka seharusnya yang ditekankan, yang seharusnya kita perhatikan sungguh-sungguh yang menjadi fokus kita adalah apa yang tertulis. 那么其实我们作为一个信徒的这个焦点，就是我们要专注在圣经所写的。 Apa yang tertulis adalah kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. 那么圣经里面的每一句话所写下来的话，就是上帝所要
这个告诉我们的这个真理。 Fokusnya adalah pada esensi kebenaran dari apa yang telah Allah nyatakan dan bukan pada diri sang pemberita itu sendiri. 那么我们的焦点应该是那个真理的内容，而不是传讲者。 Karena firman Tuhan itu kekal dan tidak berubah, sementara pemberitanya tidak lepas dari kesalahan. 因为呢，神的话是绝对的，是不改变的，是真理，而传讲者他有可能会犯错。 Itulah sebabnya pada ayat ke-6 Paulus berkata, supaya jangan melampaui yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 所以第6节这边告诉我们说，叫你们效法我们，不过与圣经所记的。 Sekali lagi saudara-saudara, 弟兄姐妹们再一次的说， sekalipun Paulus dan Apolos dan Kefas tidak memiliki masalah relasi, 虽然保罗、亚波罗、基法他们之间没有这样子关系上的问题， tetapi kekeliruan favoritisme pemimpin ini kemudian telah membawa perpecahan yang begitu nyata bagi jemaat Korintus. 可是这样子领袖的崇拜的这个态度呢，使哥林多教会里面的人就彼此分裂。 Pengikut golongan Paulus tentu tidak suka dengan pengikut-pengikut golongan Apolos dan Kefas. 跟从保罗的人当然就讨厌跟从亚波罗、跟从基法的那一群人。 Dan demikian juga dengan sebaliknya. 那么我们其他的也是这样子。 Saudara-saudara, saya yakin hal seperti ini mungkin tidak asing bagi setiap kita. 那么我相信这样子的一个事情对我们来说并不是一个陌生的事情。 Apalagi hal ini baru terjadi akhir-akhir ini di dunia kekristenan di bangsa kita di 特 Indonesia. 别是最近在一年发生类似的事情， Sehingga muncul quote-quote yang berseliweran di Facebook, di internet, dan oleh para netizen yang bukan hanya orang-orang percaya. 因此呢，在网络上，在面书上有这一些的网友这样子说： Mereka berkata kalau mau menyerang kekristenan, jangan pernah serang Tuhannya. 如果你们要攻击基督徒，你们千万不要攻击他的上帝。 Mereka akan bersatu dan membela 他 Tuhannya. 们就会合而为一，他们会维护他们的上帝。 Jika mau menyerang kekristenan, maka serang pemimpin ibadahnya atau pemimpin rohaninya. 如果你们要攻击基督徒，就攻击他的宗教领袖，攻击他的敬拜领袖， Maka mereka akan bereaksi. 他们就会在那边有反应， Bahkan mereka akan berselisih satu dengan yang 甚至 lain. 他们彼此之间就开始分裂。 Bapak Ibu, di manakah kita? 弟兄姐妹们，我们在哪里呢？ Adakah kita juga jatuh di dalam kesombongan seperti ini? 那么我们也会落入这样子的一个骄傲吗？ Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan kita kembali hanya berfokus pada 那 kebenaran. 么求神自己来审查我们，让我们可以再次回转到那个真理身上。 Hal yang kedua yang membuat jemaat Korintus kemudian menghakimi Paulus dengan keliru adalah karena mereka merasa lebih rohani dibanding Paulus. 那么第二件事情，就是因为他们觉得灵命上比保罗好。 Saudara-saudara, melalui surat teguran Paulus kepada jemaat Korintus, memang betul jemaat Korintus itu memiliki banyak kelebihan. 那么弟兄姐妹们，透过保罗写给他们的这一封信，我们看到，其实这个哥林多教会它本来就有许多的这个优势， Mereka kaya akan karunia. 他们有许多的这个 Mereka kaya akan segala macam pengetahuan dan juga segala macam perkataan. 他们的知识，他们讲的话是多而又多的。 Bahkan dikatakan mereka tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. 甚至呢，保罗说他们不缺乏恩赐。 Bahkan beberapa di antara mereka melalui surat Paulus tampak seolah-olah bisa berbahasa malaikat. 甚至呢，透过保罗的这封书信，我们看到他们能讲一些天使的言语， Seolah-olah mengetahui segala rahasia. 他们好像是明白一切的奥秘。 Bahkan begitu tingginya mereka menganggap diri mereka bahkan berani mengkritisi, bahkan meragukan kerasulan Paulus. 甚至呢，因为他们觉得自己自高自大，所以他们勇敢的来批评或者评论保罗使徒的身份。 Bukan hanya ini saja alasan mereka kemudian menghakimi Paulus dengan keliru. 保罗被他们这样子论断，而不单是因为这些原因而已。 Alasan yang ketiga mengapa mereka menghakimi Paulus dengan keliru adalah karena mereka kehilangan kesempatan. 第三个原因就是因为他们失去了他们的这个机会。 Kehilangan kesempatan seperti apa? 那么怎么样的一个机会呢？ Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab 1 Korintus, maka kita tahu Paulus menolak untuk menerima tunjangan finansial atau tunjangan kehidupan dari jemaat Korintus. 那么如果我们读格林多前书，我们就知道，其实保罗拒绝格林多教会所赐给他的这样子一个的这个经费上的支持。 Dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan percayakan, Paulus kemudian bekerja menjadi seorang tukang kemah, tetapi dia juga menerima bantuan dari jemaat-jemaat yang lebih miskin dari Korintus. 那么
依靠上帝所赐给他的能力，依靠上帝所赐给他的恩赐呢，所以保罗就在那边靠自己的力量工作。 Nah mungkin kita ngerasa aneh, kok bisa seperti itu? 那也许我们觉得有一点奇怪，为什么会这样子呢？ Emang masalahnya apa? Kalau Paulus nggak mau terima ya sudah. 如果保罗不想接受，就没问题嘛。 Saudara-saudara, kita harus kembali kepada nilai budaya yang ada di kota Korintus 那 pada 么 waktu 我们 itu. 必须回到哥林多教会当时的文化的价值。 Ingat, kota Korintus dan juga termasuk jemaat Korintus memiliki sebuah nilai budaya kesombongan sosial. 那么哥林多教会或者哥林多城市的人，他们本来就有这样子一个文化上的一个骄傲。 Pada masa itu kalau bisa memberikan tunjangan finansial kepada para pengajar tertentu, maka mereka dianggap berturut aktif dalam mendukung perkembangan suatu ajaran. 那么那个时候，他们认为，如果他们能够在经费上支持一些的教师呢，他们就会在这个圣供上有份。 Dalam hal ini ketika Paulus menolak tunjangan finansial dari mereka, 那么在这件事情上，当保罗拒绝他们这样子的一个经费上的支持的时候， sesungguhnya jemaat-jemaat Korintus ini merasa kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan kebanggaan sosial 那 itu. 么其实呢，他们就觉得失去了一个让他们能够自夸的一个这个来源。 Daripada terus-menerus mendukung seseorang yang terus menolak tunjangan finansial kepada mereka dan menutup kesempatan mereka, 那么他们因为失去了一个机会支持一个教师， maka lebih baik mereka mendukung seseorang yang lain yang mau menerima tunjangan daripada mereka, dan mereka dianggap turut berpartisipasi aktif dan mereka mendapatkan kesempatan kesombongan sosial. 那么如果这个人拒绝我经费上的支持呢，我就宁可把这样子经费上的支持转给另外一个人，好让我从这件事情上可以得到一个肯定。 Setidaknya ketiga alasan inilah yang kemudian membuat jemaat-jemaat Korintus kemudian berani untuk mengkritisi dan bahkan mereka menghakimi Paulus dengan cara yang tidak benar. 那么至少有这样子三个的原因，使得哥林多教会他们勇敢于批评保罗。 Dan alasan-alasan inilah kemudian membuat Paulus berkata, jangan kamu menghakimi sebelum waktunya. 那么所以因为这样子的一个事情呢，保罗就告诉他们，你们不要论断人。 Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan keliru. 可是呢，弟兄姐妹们，千万你们不要误解。 Ketika Paulus berkata, janganlah kamu menghakimi sebelum waktunya, ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh menghakimi atau memutuskan sesuatu dengan benar. 当保罗说你们到时候之前不可以论断人，这不表示说我们作为基督徒，我们不可以来决定是非。 Mengapa saudara-saudara? 为什么呢？ Secara sederhana hal ini terdapat dalam konteks dekat dalam kitab Korintus 那 ini. 么因为在哥林多前书的上下，我们就可以看到这件事情。 Dalam pasal 5, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus agar mereka dapat membedakan mana perbuatan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. 在哥林多前书第5章，保罗吩咐哥林多教会，让他们可以分辨清楚哪一个是出于神的教导。 Mereka disuruh untuk menjauhi orang cabul, 他们被吩咐远离那一些犯奸淫的人， pemabuk, 那一些醉酒的人， penipu, 那一些欺骗者。 dan itu butuh untuk bisa melakukan penilaian. 那么我们就需要来决定是非。 Pasal ke-6, Paulus meminta agar jemaat Korintus untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara internal sendiri, jangan sampai melibatkan orang-orang yang tidak percaya kepada 那么哥 Tuhan. 林多前书第6章呢，保罗要求他们来解决他们内部的事情。 Menyelesaikan sebuah masalah dibutuhkan hikmat, dibutuhkan sebuah penilaian. 那么如果要解决一个问题，他们就需要有智慧，他们也需要来决定是非。 Bahkan di dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus untuk berhati-hati dengan nabi-nabi 那 palsu. 么甚至呢，在哥林多前书、哥林多后书在那边，保罗提醒哥林多教会的人要防备那一些假教师、 Dalam 假先 suatu 知。 perkara rohani 那么在属灵的事情上， yang membutuhkan sebuah keputusan, 需要有一个决定。 kita tentu saja boleh menilai, kita boleh menghakimi, dan kita boleh memutuskan dan melakukan apa yang benar. 那么当然，我们可以决定，我们也可以分辨是非。 Namun segala penghakiman ini harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. 那么这样子的一个判断呢，必须有一个正确的态度来进行。 Jemaat Korintus menilai dengan cara yang tidak benar. 那么哥林多教会的人，他以一个不正确的方式来判断一个人。 Mereka menilai Paulus karena mereka menganggap diri mereka lebih baik. 那么他们这样子论断保罗，是因为他们觉得他们比保罗好。 Mereka menghakimi Paulus karena mereka tidak suka, mereka iri dengan Paulus. 那么他们论断保罗，是因为他们讨厌保罗，他们不喜欢保罗。 Berkaitan dengan menghakimi, kita dapat kembali mengingat khotbah yang dibawakan
beberapa waktu yang lalu looking inside di gereja ini. 那么关于这件事情，我们可以再次回到前段时间在这里所传讲的这篇道，就是叫做审查自己。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 那么弟兄姐妹们， saya yakin bahwa kesombongan bukanlah sebuah dosa eksklusif yang hanya dimiliki oleh jemaat Korintus. 这样子骄傲的罪，我觉得不单是哥林多教会的一个问题而已。 Dosa kesombongan adalah dosa purba yang sudah ada sejak awal kehidupan manusia. 那么骄傲呢，是一个很古老的一个罪恶。 Mungkin kita masih ingat bagaimana manusia dengan sombongnya ingin membangun sebuah menara yang tingginya mencapai langit. 也许我们还记得一群人，他们非常的骄傲，他们想建造一个高塔，打到天堂， Dengan tujuan agar mereka tidak terserak di bumi. 好让他们不分散各地。 Seolah ingin melawan perintah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. 他们想要反抗上帝的命令，叫他们遍满全地。 Saudara-saudara, saya yakin kalau kita rela mengaku dengan jujur, 弟兄姐妹们，如果我们诚实的话， siapakah di antara kita yang suka dengan orang sombong? 那么我们当中有谁喜欢骄傲的人呢？ Terutama orang-orang sombong yang tidak ngaku sombong. 特别是那一些不承认自己是一个骄傲的人呢？ Yang biasanya kalau ngomong mulainya kira-kira gini, bukannya mau sombong ya, tapi 那么这种人如果讲话，他就会说：“我不是要骄傲，但是呢。” kesel nggak Bapak Ibu? 我们看到这种人非常的讨厌， Tidak ada seorang pun yang suka dengan orang sombong, 没 bukan? 有一个人喜欢骄傲的人，不是吗？ Tetapi ironisnya, 但是呢，非常的可悲， setiap kita, 我们每一个人， saya 包 dan 括 setiap Bapak 我 Ibu, 和我们每一个人， kita punya potensi untuk menjadi orang-orang 那 sombong. 么我们有机会变成一个，我们有可能变成一个骄傲的 Faktor 人。 yang dapat menyebabkan begitu banyak. 那么有许多事情使我 Tetapi 们可以骄 sekali 傲， lagi, 可是呢，再一次， hanya ketika kita merasa lebih baik, lebih pantas dan lebih layak, 当我们觉得自己更好、更配的， berhati-hatilah. 我们就要非常的小心， Karena pada saat itu dosa kesombongan akan tumbuh subur di hati setiap kita. 因为呢，这样骄傲的罪，它会很快就藏在我们心里面。 Kesombongan bisa terjadi di mana saja Bapak 那么 Ibu. 骄傲很可能发生在任何一个地方， Bisa terjadi di lingkungan keluarga. 可能发生在家里面。 Seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan lelah, 一个丈夫打工回到家里，身体非常的累， kemudian dia menemukan rumah dalam keadaan 他看 berantakan. 到家里面乱七八糟， Kemudian menemukan istrinya sangat tidak menarik, tidak berdandan, tidak menyenangkan hatinya. 然后看到太太非常的漂亮，不使他心喜悦， Tidak menemukan makanan di atas meja. 然后看到桌子上没有东西吃， Yang ia temukan adalah anak-anak yang begitu rewel yang kemudian memberantakan rumah. 他看到的就是那一些很烦的小孩子在那边把家里弄乱了。 Kemudian suami ini menjadi marah dan mulai berkata, 然后丈夫就非常的生气，他说 saya bekerja dari pagi sampai malam. 我从早到晚在那边打工， Saya bekerja di luar sana untuk mendapatkan harta untuk bisa menafkahi kita 我 semua. 在外面拼命的打工，赚一笔钱来养活这个家。 Tetapi apa yang saya dapatkan kalau saya pulang? 可是我回到家得到什么呢？ Ini rumah atau maaf kandang babi. 这个是家或者是住栏， Saudara-saudara berhati-hatilah. 那么要非常的小心。 Ketika kita merasa kita sudah melakukan lebih banyak, 当我们觉得我们做的更多， pengorbanan yang lebih banyak, 我们的牺牲更大， terkadang kita merasa layak untuk menghakimi 我们 orang 很多 lain. 时候觉得自己配得论断别人， Padahal belum tentu istrinya tidak bekerja. 而事实上他的太太不一定不工作。 Saudara-saudara, di tengah situasi wabah pandemi COVID ini, saya memiliki kesempatan untuk menolong istri saya. 那么在这样子大流行疫情的这个情况之下呢，我有机会来帮助我的太太， Mulai dari nyabut rumput, nyuci piring, nyapu, dan ngepel. 把草扫地、擦地、洗盘碗。 Saudara-saudara, begitu malam pinggangnya nggak tahan, 到 saudara-saudara. 了晚上，我腰骨痛得不得了。 Di sana saya baru tahu, saudara-saudara, 那个时候我才知道， kerja di dalam rumah itu tidak jauh lebih ringan daripada kerja di luar rumah. 在家里面的工作不一定比家外面的工作更berhati-hatilah 减轻啊。我们要非常的小心， Karena kesombongan bisa terjadi di lingkungan 因 keluarga. 为呢，骄傲很可能就发生在我们的家里面， Kesombongan juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. 那么骄傲也很可能发生在学校里面。 Ketika seorang murid atau orang tua murid datang ke sekolah, kemudian memarahi, mengancam, bahkan ingin melaporkan guru atau pihak sekolah. 当一个家长来到学校控告老师，然后想告学校的时候， Anak saya disekolahkan di sini itu untuk dididik, 我把我的孩子送到这个学校读书，是要你们好好的教他， bukan untuk dihukum lari keliling lapangan atau menulis saya tidak akan mengulanginya lagi. 不要使你们在那边刑罚他、处罚他。
Padahal dia tidak tahu anaknya itu dihukum karena anaknya ketahuan merokok atau membuli 而 teman-temannya 事 yang 实 lain. 上他完全不知道他的孩子被处罚是因为在学校抽烟或者在学校这个霸凌别人。 Kemudian dengan sombong dia berkata, 然后他很骄傲地说 ingat anak saya di sini itu bayar ya, bukan gratis. 你要记得我的孩子在这里读书是缴学费的，不是免费。 Terkadang bingung mau terima kasih kepada wabah pandemi COVID atau tidak. 有的时候呢，我真的不知道是不是要向这个疫情感恩。 Tetapi dengan adanya wabah pandemi COVID, sekarang banyak orang tua menjadi guru dan tahu betapa sulitnya menjadi seorang 但 guru. 是因为这样子的疫情呢，有许多的家长突然就变成老师，他们就才知道当老师有多困难了。 Kesombongan juga bisa terjadi di lingkungan pekerjaan. 那么骄傲也很可能发生在我们的工作。 Ketika seorang atasan berkata kepada bawahannya, 那么当一个老板对他的部下说， kalau kamu mau kerja di sini hanya ada 2 aturan. 那么如果你要在这里工作，只有2个这个规条。 Pertama, saya sebagai atasan tidak pernah salah. 那么第一，我作为上司，我从来没有错过。 Kedua, 第二， kalau kamu menemukan saya salah, maka kamu harus ingat peraturan pertama bahwa saya tidak pernah salah. 如果你发现到我有错误，你必须记得第一个规矩就是我从来没有犯错 Nggak 过。 usah aneh-aneh di sini. 你在这里就不要乱搞， Nggak usah bikin kacau-kacau di sini. 在这里不要这个搞乱。 Kalau nggak suka kamu keluar. 如果你不喜欢，你就离开吧。 Saudara-saudara, sekali lagi, 再一次的说， kalau kita melihat situasi pekerjaan seperti 那 ini, 么如果我们看到这样子的工作环境的话， nggak aneh kalau ada banyak karyawan-karyawan terbaik itu keluar dari sebuah perusahaan atau tempat kerja, bukan karena posisi, bukan karena gaji. 那么我们看到有一些很棒的员工，他们离开他们的公司，不是因为薪水的问题呢， Tetapi karena relasi dengan atasan, salah satunya adalah kesombongan para atasan. 可是因为上司或者老板们的这个骄傲的问题。 Sama seperti Korintus, kesombongan juga bisa terjadi dalam lingkungan gereja dan orang-orang 那么 percaya. 就像哥林多教会，我们今天的教会也会发生同样的问题。 Ketika kita merasa lebih baik dan lebih rohani dibanding dengan orang 当我 lain. 们觉得我们比别人好，我们灵命比别人好的时候， Ketika kita merasa pelayanan kita jauh lebih baik dan jauh lebih keren dibanding dengan yang 当我 lain. 们觉得我们的服饰比别人好，比别人优秀的时候， Ketika kita merasa bahwa gedung gereja kita jauh lebih megah, jauh lebih hebat daripada yang 当我 lain. 们觉得我们的这个教堂比别人好，比别人大，比别人豪华， Atau bahkan ketika kita berkata, 甚至很可能当我们这样 ingat 说的时候， baik-baik, gereja ini ada karena saya. 你要记住好，这间教会可以成立，就是因为我； Gereja ini baik karena ada saya. 这间教会可以建好，是因为我。 Coba lihat kalau nggak ada saya apa yang terjadi. 如果没有我，你看吧，有什么事情发 Kacau 生？ balau. 一定是乱七八糟。 Berhati-hatilah dan waspadalah Bapak 我 Ibu. 要非常的小心，非常的谨慎。 Dalam hal kerohanian, kesombongan bisa tumbuh dengan subur. 那么在灵命上，我们也会有骄傲感。 Bukan hanya subur, dia bisa tumbuh secara tersembunyi sehingga kita merasa aku oke-oke aja, aku baik-baik saja, aku tidak sombong kok. 他也有可能暗暗的成长，以至于当事人他也不觉得他有问题。 Padahal sekali lagi praksis kehidupan kita sedang menghakimi atau bahkan merendahkan atau bahkan menertawakan orang-orang lain karena kita sombong secara rohani. 而事实上，在我们的日常生活里面，我们讥笑别人，我们论断别人，我们批评别人。 Oswald Sanders berkata demikian Bapak 那么 Ibu. Oswald Sanders 他这样子说， Kesombongan memiliki banyak bentuk. 那么骄傲它有很多不同的这个形状， Tetapi kesombongan spiritual adalah bentuk yang paling menyedihkan. 可是呢，属灵上的骄傲是一个最可悲的事情。 Menjadi sombong karena karunia rohani atau posisi kepemimpinan berarti melupakan bahwa apa yang dia miliki sesungguhnya datang dari Tuhan. 那么在属灵上的骄傲，证明一个人忘记他所拥有的一切其实是来自上帝。 Semua hal yang ada pada kita saat ini itu sesungguhnya adalah janji 我 Tuhan. 们今天所拥有的一切，事实上都是神的应许。 Saudara-saudara perlu kita sadari. 弟兄姐妹们，我们真的需要觉悟到， Kesombongan mungkin bisa menimbulkan sebuah kepuasan sejenak. 那么骄傲可能会让我们心里面感到稍微舒服一点， Karena kita merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih jago, bahkan lebih daripada 因为 segala-galanya. 骄傲会让我们觉得我们比别人高，比别人好。 Namun pada saat bersamaan, 可是呢，同时间， kesombongan itu menimbulkan luka pada hati sesama kita. 那么骄傲使我们的周边的人心里受伤， Kesombongan kemudian akan menimbulkan perpecahan dalam komunitas. 那么骄傲也会使一个团体分裂。
kesombongan kemudian menimbulkan murka di hati Tuhan. 并且呢，骄傲伤了神的心，使上帝发怒。 Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6 berkata kepada kita 那么 demikian. 箴言书第6章这样子说， Kesombongan adalah salah satu dari 6 perkara yang dibenci Tuhan. 那么骄傲是上帝所恨恶的6个事情之一， Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hatinya. 连他心中所憎恶的有7样事情。 Bukan hanya ini, tetapi di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 11. 甚至呢，在以赛亚书第2章11节的告诉我们， Dikatakan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang aku akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 到那日，眼高傲的必降为卑，性情狂傲的都必去息，唯独耶和华被尊崇。 Lalu pertanyaannya saudara-saudara, 问题就是， bagaimanakah kita bisa hidup tidak dikuasai oleh kesombongan? 我们怎么样才能不被这样子的一个骄傲所控制呢？ Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenal diri. 第一，我们必须认识自己。 Saudara-saudara, di satu sisi memang betul jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan kasih karunia. 在一方面，我们看到哥林多教会，它实在是蛮有恩赐的一个 Dalam 教会。 ukuran manusia ini didambakan, diinginkan, dirindukan oleh setiap orang. 那么以人的眼光，以人的观点，这个情况是人人所渴慕的。 Namun di sisi lain Paulus hendak mengingatkan kepada setiap jemaat 可是呢， Korintus. 另一方面，保罗想提醒哥林多教会的人， Dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 26. 在哥林多前书第1章26节， Paulus berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 哥林多前书1章26节告诉我们弟兄们，那可见你们蒙召的按照肉体，有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。 Jadi jangan sombong dengan keadaan kita sekarang. 所以千万不要因为我们现在的情况而感到骄傲 Apalagi，ketika ini dihubungkan dengan keselamatan kita. 更何况如果我们与我们的救恩连结起来， Dalam hal ini saudara-saudara, 在这件事情上， tidak peduli siapa kita. 不管我们是谁， Mau engkau pendeta, 你是牧师， penatua, 你是长老， majelis gereja, 你是教会的执事， pengurus aktivis, 你是同工，这个你是同工， semua kita adalah orang-orang berdosa. 我们每一个人都是罪人。 Roma pasal 3 berkata, semua kita orang berdosa. 罗马书第3章告诉我们，我们每一个人都是犯罪 Tidak 的， ada yang benar, seorang pun tidak. 一个义人也没有，连一个 Tidak 都没有， ada yang berakal budi. 没有一个人有知识， Dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua telah menyeleweng. 没有一个人寻找上帝，每一个人已经偏行己路了。 Kita semua sama-sama orang berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah. 我们每一个人都是罪人，我们已经失去了，我们已经亏欠了上帝的荣耀。 Satu-satu hal yang layak kita dapatkan hanyalah murka Allah karena segala dosa kita. 我们唯一配得领受的就是上帝的愤怒。 Oleh sebab itu, jikalau engkau ingin lepas dari kesombongan, maka ingatlah keadaan kita sebelumnya. 所以，如果你要脱离这样子的一个骄傲的罪，你就要想起你原来的情况。 Kenalilah dan ingatlah bahwa sesungguhnya setiap kita itu sama-sama orang berdosa. 你要记得好，我们每一个人都是同样的一个罪人。 Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin terlepas dari dosa kesombongan adalah kenal Tuhan. 那么，如果我们要脱离这样子骄傲的一个罪，那我们就必须认识上帝。 Saudara-saudara, pengenalan diri yang sejati hanya akan terjadi kalau kita mengenal Tuhan secara 那 sungguh-sungguh. 么，如果我们真正的认识上帝，我们就会好好的认识自己。 Setidaknya hal inilah yang pernah terjadi dalam kehidupan Paulus. 保罗也是这样， Masih membekas dengan jelas dalam hidupnya bagaimana dia hidup di dalam segala kesombongannya dan kemegahannya. 他很清楚的记住，他也是曾经成为一个骄傲的人，活在骄傲、活在自夸里面。 Kesombongannya sebagai orang Yahudi membuat dia lebih pantas dan lebih layak dibanding dengan orang-orang lain. 作为一个犹太人，他觉得自己非常的骄傲，比别人优秀。 Namun semua kesombongan itu akhirnya runtuh ketika Allah menyatakan dirinya kepada 当 Paulus. 上帝向他显现自己的时候呢，他一切的骄傲就化解了。 Kenal Tuhan maka kenal diri.
那么当他认识上帝，他就认识自己。 Jikalau Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, kita hanya manusia ciptaan yang terbatas. 如果他是全能的上帝，那么我们就是一个软弱有限的受造者。 Jikalau Ia adalah Allah yang maha kudus, maka sesungguhnya kita adalah manusia-manusia yang telah jatuh dalam dosa. 如果他是一个至圣的上帝，那么我们就是一个犯罪、软弱、堕落 Jikalau 的 Ia 人。 adalah Allah yang setia, 如果他是一个信实的上帝， kita adalah orang-orang bebal yang selalu berdalih. 我们是一个愚昧的人，在那边不断的找理由、 Oleh 找 sebab 借 itu 口。 kita perlu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 所以呢，我们就需要重心的、真正的认识上帝。 Karena dengan mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal 因 siapa 为当 diri 我 kita. 们认真的认识上帝的时候，我们就会真正的认识自己。 Hal yang ketiga yang perlu kita pahami sebelum kita kemudian terus dikuasai oleh dosa kesombongan. 那么，在我们被骄傲这样子的一个罪所控制之前呢，我们需要做的第三件事情就是， Yaitu tahu atau sadar diri. 就是我们要觉悟自己。 Kenal Tuhan maka akan membawa kita kenal diri, dan itu akan membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu dan sadar diri. 认识上帝就会让我们认识自己，认识自己之后，我们就会变成一个自量的人。 Hal inilah yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 这个就是保罗在哥林多前书4章第7节所说的。 Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？ Melalui ayat ini Paulus hendak mengingatkan apapun yang kita miliki hari ini itu semuanya datang dari Tuhan. 透过这件事情呢，保罗要想告诉我们，我们今天所拥有的一切都是来自上帝， Sesungguhnya itu semua pemberian Allah. 这一切都是上帝所赐的。 Masih ingatkah kita akan kisah Ayub? 那么我们还记得约伯的这件事情吗？ Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali. 约伯 Tuhan memberi dan Tuhan yang akan mengambil, terpujilah nama Tuhan. 约伯说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。 Apapun kedudukanmu, kekayaanmu, nama baikmu, itu semuanya adalah pemberian 你 Tuhan. 所有的一切地位、你的钱财、你一切的能力，都是上帝所赐的， Bahkan terlebih dari semua hal-hal fisik yang engkau punya. 甚至超过你肉体上所拥有的一切。 Bukankah Efesus pasal 2 ayat 8 berkata bahwa keselamatan kita pun sesungguhnya adalah pemberian 连以 Tuhan. 弗所书第2章第8节告诉我们，我们所拥有的救恩都是上帝所赐的。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. 你们的救是本乎恩，这不是出于你们， Itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. 这个是神所赐的，不是你们的工作。 Jangan ada orang yang memegahkan 不 diri. 要有人因此而自夸。 Oleh sebab itu sekali lagi jangan sombong. 所以弟兄姐妹们，不要骄傲。 Apapun yang kita punya sekarang, 我们所有的一切， itu hanya karena anugerah. 这都是因为神的恩典， Itu pemberian Allah. 这个是上帝所赐的。 Setiap kali ada godaan untuk menjadi sombong, kenal diri, kenal Tuhan, dan jadilah tahu diri. 如果我们心里面开始有一种的引诱使我们骄傲，我们就要好好的认识自己，好好的认识上帝。我们也必须成为一个自量的人。 Hal yang terakhir, yang keempat, 那么第四件事情， agar kita bisa terlepas dari kesombongan diri, 那么如果我们要脱离这样子的一个骄傲的罪， maka kita perlu untuk merendahkan 我们 diri. 就需要谦卑自己。 Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan teori, 弟兄姐妹们，保罗他不只是教导一个理论性的东 tetapi 西， dia mempraktikkannya di dalam kehidupannya. 他在他的生活里面也实践出来。 Ayat ke-6 dikatakan bahwa kata-kata ini bukan hanya untuk jemaat Korintus, tetapi dia kenakan kepada dirinya sendiri. 那么第6节告诉我们，他说这句话不单是给哥林多教会，乃是也给我们， Agar ia dapat menjadi teladan dalam hal merendahkan diri. 好让他能够成为一个谦卑的这个榜样。 Mengapa demikian? 为什么这样子呢？ Paulus berani berkata, ikutlah teladanku, jadilah pengikutku, karena dia sendiri telah menjadi pengikut Kristus. 那么保罗说：“你要效法我，像我效法基督一样。” Jikalau pemimpin dunia mengajarkan untuk mempertahankan hak masing-masing, 那么如果世界上的领袖教导我们要
争取我们自己的权利。 Maka Paulus telah meladani Kristus yang melepaskan hak kesetaraannya dan menganggap itu bukan hal yang harus 那 dipertahankan. 么保罗他已经效法了耶稣基督，把自己的这个权利放下。 Jikalau pemimpin dunia berusaha untuk menempatkan diri sebagai penguasa atas segala sesuatu, 如果世界上的领袖他把自己立在万人之上， maka Paulus meneladani Kristus dengan merendahkan dirinya sendiri sebagai manusia, bahkan mengambil rupa seorang 那么 hamba. 保罗他就效法基督，基督来到世界上变成人，甚至成为一个仆人。 Ketika pemimpin dunia berusaha untuk mempertontonkan kemegahan 当 pribadi, 世界上的领袖在那边炫耀自己的荣耀的时候， maka Paulus hanya meladani Kristus untuk bermegah hanya di dalam penderitaan salib. 那么保罗他就效法耶稣基督，只有在耶稣基督里面的十字架，他夸耀， Agar manusia diperdamaikan dengan Allah. 好让人与神和好。 Kristus telah memberikan teladan yang baik dalam merendahkan dirinya. 那么耶稣基督他已经做了一个谦卑最好的榜样， Dengan satu tujuan, 一个目的， agar Injil diberitakan, orang-orang diperdamaikan dengan Allah. 好让福音能够被传出去，人与神和好。 Itulah sebabnya Paulus pun merendahkan dirinya. 为这个缘故，保罗他也谦卑自己。 Menderita bagi kebodohan salib baginya adalah upah yang diterimanya sebagai seorang rasul. 那么为世人看为愚昧的那位十字架，他认为这个是他作为使徒的荣耀， Agar Injil tetap diberitakan dan orang-orang diselamatkan. 好让福音能够被传出去，众人能够得救。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jikalau hari ini engkau dan aku datang dan bisa percaya kepada 如 Tuhan, 果我们今天可以来到上帝面前，可以认识他、相信他， itu tidak terjadi begitu saja. 这个不是自然而然发生的事情。 Ada Kristus, 有基督， ada para rasul, 有使徒们， ada para martir, 有这个殉道者们， ada para penerjemah Alkitab dan 有 misionaris, 这些翻译圣经的人，有一些宣教士， ada gereja-gereja dan ada para hamba Tuhan yang akan terus mengabarkan firman Tuhan dengan merendahkan diri mereka. 有历代教会以及众神仆们，他们不断的把这个福音传出去， Bukan untuk kesombongan pribadi, 不是为了自己的骄傲， tetapi agar tubuh Kristus dipersatukan dan nama Tuhan ditinggikan, jiwa-jiwa diselamatkan. 可是让基督的肢体能够合而为一，众人可以认识基督，并且得救。 Akhir kata sebelum saya menutup khotbah ini, 在我结束今天的道之前， mari kita bersama-sama perhatikan slide berikut 我 ini. 们一起来注意下一张图。 Ketika kita sibuk mengenal diri, mengenal Tuhan, sadar diri, dan terus merendahkan hati dalam pemberitaan firman, 当我们在那边忙着认识自己、认识上帝，并且成为一个质量的人，并且不断的在神的话语里面谦卑， percayalah, 我们要相信， percayalah saudara-saudara, 我们要相信， engkau tidak akan memiliki waktu untuk menyombongkan diri. 你就不会有时间在那边夸自己， Karena pada akhirnya kita akan sadar, 因为到最后我们就会觉悟到， kita ada, 我们存在， semua ini ada. 这一切都有。 Pemberitaan firman ini ada. 我今天的道可以传出去， Komunitas orang percaya ini ada. 那么基督肢体、基督的团体可以存在， Itu semua terjadi hanya karena anugerah. 这一切都是因为神的恩典而存在的。 Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati setiap 但 kita. 愿上帝来审查我们。 Setiap kali godaan kesombongan itu muncul dalam diri kita, 然后每一次我们心中有这样子骄傲的引诱的时候， ingat 我 baik-baik 们要好好的记住 siapa kita, 我们是谁， siapa Tuhan. 上帝是谁。 Sadarlah, 我们要自量， rendahkan dirimu. 我们要谦卑自己。 Ini semua terjadi karena anugerah. 这一切都是因为上帝的恩典所成的。 Kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dan hidupku. 但愿上帝的名透过你我的生活而得着荣耀。 Mari kita berdoa. 我们祷告，天父上帝，我们来到你的面前，我们实在恳求你来审查我们的心。如果我们心里面有骄傲，我们为我们一切所有的而夸口，主，你赦免我们，你除去我们心中的骄傲，教导我们效法保罗，也更是效法你，这样子的谦卑自己。为了我们，为了拯救我们，你谦卑你自己。而今天我们能够认识你、跟随你，拥有这一切，这本乎你的恩典，教导我们在你面前谦卑自己，教导我们不断的为做你所赐给我们的恩典而献上感恩。主祝福我们的弟兄姐妹们，但愿主把谦卑的心，把荣耀你的心放在他们里头，让他们的生命可以时时刻刻荣神益人。感谢耶稣，听我祷告，奉耶稣名求，阿们。Amin.